وندمنا على ما فعلنا تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin, afdhalus salatu wa atammu taslim, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddiq lisani bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma adkhilna mudkhala sidqi wa akhrijna mukhraja sidqi waj'alna min ladunka sultanan nasira. Allahumma iftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Alhamdulillah, kita mengatur rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kita ucap betul-betul ucapan syukur alhamdulillah. Dalam masa yang sama, bukan sekadar ucapan, kita buktikan dalam hati, dalam jiwa kita, syukur itu terima kasih. Berarti orang buat baik kepada kita, kita balas baik. Allah berikan kebaikan kepada kita, kita balas kebaikan kepada Allah. Laksanakan tuntutan perintah Allah, tinggalkan apa perkara yang Allah murka. Itu bukti. Bukan sekadar kita ucap alhamdulillah ketika lepas makan, bukan sekadar ucap alhamdulillah bangun tidur, alhamdulillah, tapi lepas tu buat benda jahat, buat yang dimurkai oleh Allah. Bukan berarti kita ucap alhamdulillah lepas makan cendawa, alhamdulillah, tapi rupanya lepas tu makan rasuah, lepas tu makan duit haram. Tak, kita kena buktikan alhamdulillah di lidah itu adalah alhamdulillah yang sama dengan ada dalam hati kita, syukur kepada Allah dengan cara melakukan perintah Allah dan kita tinggalkan larangan-larangan Allah. Mudah-mudahan dengan itu kita akan ditambah lagi nikmat oleh Allah dengan sebab kita syukur. Dan itulah yang Allah sebut dalam Quran, la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasyadid. Sesungguhnya jikalau seorang itu syukur, la in syakartum, kalau kamu syukur atas segala nikmat yang Allah bagi dengan kamu buat benda baik, kamu tinggal benda larang, la azidannakum, kata Allah, kami akan tambah lagi nikmat kepada kamu. Wala in kafartum, tapi kalau kamu engkar dapat nikmat, kamu engkar, kamu kembalikan balik apa saja kamu dapat itu dengan cara yang salah, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azab Allah, sesungguhnya azab aku, kata Allah, adalah sangat-sangat pedih. Alhamdulillah, terima kasih semua. Semua tutup guru kita, ustaz-ustazah, sesedari, sahabat-sahabat saya, semua rakan-rakan saya di mana-mana channel platform kita pada malam ni. Alhamdulillah, saya berharap sangat di Facebook, di mana-mana lah kita punya platform-platform social media yang ada ni. Harapnya kita boleh share juga kebaikan sama-sama pada malam ni. Tujuan kita buat live ni sebenarnya adalah untuk ingatkan diri orang yang bercakap. Sebab ilmu ni, dia lagi kita beri, lagi kita akan ingat. Dan daripada ingatan itu yang menjadikan kita nak amal. Ya, sebab itu sifat ilmu. Sebab lagi kita simpan, akhirnya lagi susah kita nak amal dan akhirnya ilmu itu akan hilang. Bukan sekadar amalan tidak dilaksanakan, tetapi ilmu itu akan hilang. Jadi, tujuannya kita nak share perkara-perkara kebaikan macam ni sebab satunya supaya kita boleh amal dan ilmu itu tidak hilang. Dan yang keduanya adalah saya terlalu inginkan saham kebaikan daripada semua yang menonton, yang share atau yang lakukan kebaikan. Sebab apa, bila ada orang boleh buat baik kerana dia mengambil inspirasi atau dia mendapat suatu ilmu itu dan dia boleh buat benda dengan baik, maka orang yang memberi ilmu itu juga akan mendapat kebaikan yang sama tanpa mengurangi pahala atau kebaikan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Ini yang disebut dalam hadis yang pelbagai, antaranya Nabi kata, iza mata ibnu Adam, apabila mati anak Adam, in qata'a amaluhu illa min thalas, akan terputus amalannya kecuali 3 perkara. Yang pertama kata Nabi, sadaqatin jariyah, iaitu sedekah yang berterusan pahalanya, contoh macam wakaf. Dan seterusnya kata Nabi, al-ilmu yuntafa'u bih, iaitu ilmu-ilmu yang dimanfaatkan dengannya. Maknanya orang tu ajar ilmu, tak kira whatever ilmu, ilmu keduniaan ke, ilmu akhirat ke, ilmu masak ke, dan ilmu itu dimanfaatkan, memberi manfaat pada orang yang menerima ilmu tersebut,
maka walaupun orang tu dah mati, dia tetap akan dapat juga saham-saham kebaikan. Dan yang ketiga kata Nabi, waladun salih yad'ulah, iaitu anak-anak soleh yang mendoakan kedua ibu bapa. Doa dalam perspektif bukan sekadar anak tu tarah tangan, tapi apa-apa kebaikan dilaksanakan oleh anak, hasil didikan tarbiyah mak ayah dia dulu, maka anak tu boleh jadi baik hari ni, boleh tinggalkan larangan, boleh buat suruhan sebab paksaan dan didikan mak ayah dulu. Maka bila mak ayah mati, maka mak ayah itu akan tuai balik hasil-hasil tanaman anak-anak dia dulu ni. Jadi anak-anak dia buat amal soleh. Jadi bila mak ayah dah mati, jadi kita dapatlah juga saham anak-anak itu. Mudah-mudahan insya-Allah. Jadi saya harap sangat ilmu ini dimanfaatkan. Satunya untuk ingatkan diri saya supaya saya boleh amal dan ilmu itu tidak hilang. Dan yang kedua, saya dapat saham kebaikan orang yang mengamalkan ataupun orang yang share perkongsian dan perbincangan kita. Dalam hadis yang lain Nabi kata, man sanna sunnatal hasanah fil Islam. Sesiapa yang buat satu-satu benda yang baik, satu-satu perkara ataupun sunnah yang baik dalam Islam, falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi ayyan qasa min ujurihim syai', kama qala Rasulullah. Siapa yang buat satu benda baik atau dia initiate, dia mempelopori satu perkara yang baik, apa sajalah kebaikan, dia akan dapat pahala. Wa wazaru man amila biha, dan dia juga akan dapat pahala orang lain yang mengamalkan kebaikan yang sama. Orang tu inspired atau orang tu ambil, tengok orang tu buat, oh macam ni, dan dia pun buat benda yang baik. Dia juga akan dapat kebaikan orang lain. Walaupun dia mungkin dah tak buat, orang lain buat, dia akan dapat kebaikan orang tu min ghairi ayyam qasa min ujurihim syai', tanpa mengurangi pahala kebaikan orang tersebut. Jadi ini yang kita nak. Pentingnya sharing ini. Kalau di Facebook ada button share kat bawah tu, kita share kebaikan sama-sama insya-Allah. Kalau di social media yang lain, kita boleh tag ataupun repost ke whatever cara. Yang pandai lagi extract, dia edit lagi, dia potong-potong, cut jadikan short movie, short clip dan sebagainya, demi untuk kebaikan, mudah-mudahan insya-Allah. Sesedari sekalian, malam ni bagaimana yang saya sebut dalam tajuk kita nak bincang hari ni tentang rukun solat. Ini solat ni walaupun kita dah biasa dengar, tetapi perkara yang sama akan diulang-ulang dan akan ditanya. Jadi saya pun tak jemu tu nak ulang cerita pasal solat, dan ini juga mungkin salah satu tajuk yang bukan sekadar minat saya, tetapi dalam masa yang sama kepakaran saya untuk kita nak bincang tentang ibadat solat ni. Tambahan pula, saya bukan sekadar pemegang ijazah syariah dalam bidang syariah, berarti fiqh, hukum fiqh dan sebagainya, tapi dalam masa yang sama saya juga pernah menjadi imam jemputan, pernah menjadi ketua imam di masjid di Setiawangsa, Masjid Muaz bin Jabal. Saya pernah menjadi imam jemputan di merata tempat di seluruh Malaysia ni. Antaranya saya pernah menjadi imam jemputan Masjid Negara, di Masjid Wilayah. Sampai ke hari ini saya masih lagi imam jemputan di Masjid KLCC. Jadi berkaitan dengan solat ini, insya-Allah tuan-tuan jangan risau, tuan kena yakin dengan saya insya-Allah. Pengalaman ataupun ilmu yang sedikit tapi yang sentiasa diulang-ulang ini, insya-Allah saya akan cuba kongsi dan saya akan cuba jawab soalan-soalan yang ada berkaitan dengan solat, apa saja perspektif sekadar yang saya mampu. Kalau saya bicara ragu-ragu tu, nanti saya akan refer balik dan saya akan ulang, saya akan clarify dalam next episode kuliah kita insya-Allah. Okey, kita cerita pasal rukun solat tuan-tuan. Cuma adakah lebih molek kalau kita bincang malam ni, dan kita mulakan dulu sama-sama dengan suratul Fatihah. Kita baca dulu sama-sama surah Al-Fatihah. Semoga surah yang membuka lembaran Al-Quran ini boleh membuka juga pertemuan kita malam ini dengan penuh kebaikan, rahmat, kasih sayang dan juga keberkatan daripada Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
بالله من الشيطان الرجيم واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون صدق الله العظيم. Suratul Baqarah. Dalam surah Baqarah Allah bagi tahu wasta'inu bis sabri was salah. Minta tolonglah kepada Allah dengan cara sabar dan dengan cara mendirikan solat. Maksudnya apabila kita ada apa-apa keinginan atau ada perkara yang mendesak kita, ada satu perkara yang kita inginkan, pertama Allah kata wasta'inu bis sabri. Pertama kena sabar, kena relax dulu, tenang-tenang dulu. Kena sabar dulu. Jangan rushing. Slow. Kemudiannya wassalah. Relax, bertenang, fikir dulu apa yang kita nak tu, tenang-tenang, sabar-sabar. Kemudiannya solat. Tapi Allah sebut apa? Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Tetapi sesungguhnya salat itu adalah satu perkara yang berat ataupun satu perkara yang payah, melainkan bagi orang yang betul-betul yang benar-benar tunduk hatinya, orang yang benar-benar khusyuk, orang yang benar-benar tunduk dan patuh. Siapa orang yang khusyuk ini? Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Siapa orang yang khusyuk? Allah sebut alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim, itu orang yang sentiasa menyangka, yang yakin dan menyangka bahawa dia akan kembali bertemu dengan Tuhannya, iaitu Allah. Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Dan orang yang khusyuk itu adalah orang yang sentiasa ingat bahawa dia ni akan kembali kepada Allah. Maknanya apa-apa dia buat, dia akan tenang, dia akan relax apa-apa yang berlaku, dia tak rushing, dia tahu ini daripada Allah. Kalau nak plan apa-apa pun dia akan tenang-tenang dulu dan dia tak lupa untuk solat fardu ataupun solat sunat. Alright, kita masih lagi mukadimah. Terima kasih kepada semua rakan-rakan yang menonton kita malam ni. Jangan lupa untuk share program kita malam ni. Kita share bukan kerana untuk trending untuk apa, tak. Kita share sebab kita nak kebaikan ini sampai lebih jauh. Dan saya dapat sikit saham, tuan-tuan yang share, perempuan yang share itu akan juga dapat saham masing-masing, insya-Allah. Kita multi level pahala, insya-Allah. Alright, so nanti soalan-soalan tu saya cuba tengok macam ada soalan, Ustaz, apa yang perlu kita baca kalau kucing hilang? Kalau tanya saya ada beberapa idea kalau kucing hilang ni yang kita belajar daripada ulama-ulama, antaranya baca surah Ad-Duha, Wad-Duha wal-laili iza saja tu. Baca Wad-Duha tu sebab dalam surah Wad-Duha tu dia ada ayat wa wajadaka dhallan fahada. Wahai Muhammad, ketika kamu lost, ketika kamu mencari-cari sesuatu, fahada, kami beri petunjuk. Jadi kita harap bila kita baca wa wajadaka dhallan fahada, apa-apa barang yang hilang, kucing yang hilang tu kita niat betul-betul apa barang yang hilang tu. Wa wajadaka dhallan fahada. Jadi kucing tu ingat jalan balik dan sebagainya. Itu petua je lah ada juga orang suruh baca Yasin 7 mubin. Kan Yasin tu kalau kita tengok betul-betul ayat surah Yasin tu dia ada beberapa ayat yang last dia mubin. Apa ayat ke berapa kan? Tuan-tuan cuba carilah. Ada 7 mubin. Maknanya jumpa ayat yang ke berapa, ada mubin yang pertama. Ulang balik daripada Yasin. Daripada Yasin tu ulang balik sampai pula jumpa mubin yang kedua. Patah balik Yasin.
Baca lagi jumpa mubin yang ketiga, patah balik. Ada orang kata nak cari barang hilang, iaitu baca surah Yasin 7 kali mubin. Ini semua ada pandangan-pandangan ulama dan mujarrab. Ada yang dah buat dan dia menjadi. Ada banyaklah kalau fadilat-fadilat bacaan ni. Kalau nak memancing, ada surahnya yang sesuai, yang mujarrab. Ada seumpamanya, contohnya surah Quraisy. Ila fi Quraisy, kena pergi memancing, boleh baca surah Quraisy. Saya dah praktikkan dan setakat ni menjadi, alhamdulillah. Okey, tak apalah tu, kita sembang lain kali yang tu. Hari ni kita discuss sebenarnya tajuk kita pasal rukun solat. Sesedari tuan-tuan dan puan, kita tahu tentang kewajipan solat, kita tahu pentingnya solat, kita jahat ke, kita baik ke, kita kena solat. Tak perlu tunggu baik, tak perlu tunggu tinggal maksiat, dah betul-betul dah tinggal semua maksiat baru nak start solat. Tak perlu nak tunggu dah umur 40 baru nak start solat. Tak. Di mana saja kita berada, berapa umur kita pun, susah atau senang, solat. Tidurlah, tertidur macam mana sekalipun, terjaga, solat. Jadi apa saja berkaitan dengan solat ni, kita kena buat. Walaupun rasa macam hipokrit saya ni, buat benda haram Ustaz, kena ke solat. Saya rasa macam hipokrit, kena solat. Sebab kita buat benda haram lah, kita kena solat. Sebab lama kelamaan bila kita solat, dan solat itulah yang akan cegah kita daripada kita buat benda yang tak elok. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Semuanya solat itu akan mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Okey, sesedari semua ni tak macam pasal rukun solat. Rukunnya apa dia? Kita dah bincang sesi yang lepas tentang syarat sah solat. Ada 5 perkara kalau kita nak buat revise, nak ulang kaji sikit. Iaitu pertama, badan, pakaian dan tempat solat kita bebas daripada najis dan juga hadas. Yang kedua, masuk waktu. Yang ketiga, menutup aurat. Yang keempat, menghadap kiblat. Apa lagi? Itulah syarat sah solat. Badan, pakaian, tempat solat bebas daripada najis dan hadas. Berarti kena ada wuduk, kena ada yang mandi wajib, ataupun semua tak ada najis, baru sah solat kita. Solat dalam Kaabah sekalipun, kalau baju kita bernajis, solat kita tak sah. Lagipun mesti menutup aurat, tak sah solat kalau tak tutup aurat. Yang ketiga, mesti masuk waktu. Semangat sangat nak sembahyang, waktu tak masuk lagi, tak boleh juga. Lagi satu, iaitu menghadap kiblat. Okey, itu syarat sah. Syarat ini maksudnya adalah satu perkara yang mesti ada, tapi perkara itu bukanlah, contohnya syarat sah solat. Syarat itu adalah benda lain, dia bukan solat, dia benda lain, tapi dia ada kaitan dengan solat. Kalau tak ada benda lain, 4 benda ni, solat jadi tak sah. Itu syarat. Dia bukan fizikal solat, dia bukannya intisari solat itu. Dia adalah satu benda yang lain. Contoh tutup aurat, contoh berkaitan dengan najis, berkaitan dengan air, berkaitan dengan wuduk. Benda-benda lain, wuduk bukan solat. Tutup aurat bukan solat, tu tutup aurat pakai pakaian, pakai telekung. Kiblat dia bukan solat, dia kaitan dengan Kaabah. Kan? Boleh je menghadap kiblat tanpa solat, boleh kan, sambil nak duduk depan Kaabah, boleh. Menghadap Kaabah adalah benda lain, tapi semua perkara-perkara ni dia jadi syarat, iaitu benda yang berasingan daripada solat, tetapi benda yang berasingan itu wajib ada. Itu syarat. Adapun rukun, dia kena beza antara syarat dengan rukun. Rukun pula adalah bahagian yang asas bagi sesuatu perkara. Itu rukun. Rukunnya apa? Contohnya, kalau solat, berarti rukun ni adalah benda yang ada kaitan dengan solat tu sendiri. Dia adalah fizikal solat. Mungkin Fatihah, mungkin berdiri, rokok, sujud. Itu rukun. Boleh beza antara syarat. Syarat ni benda lain, tapi dia ada kaitan dengan solat. Kalau tak ada beberapa syarat-syarat yang 4 tadi tu, solat tak sah juga. Tapi rukun ni adalah benda yang ada kaitan dengan solat dan mesti dibuat. Ada 13 perkara. 13 perkara. Solat ni ada macam-macam benda kita buat, tapi rupanya ada benda tu yang kalau tak buat pun solat masih sah. Tapi 13 perkara ini kalau tak buat, solat jadi tak sah. Itu masuk rukun. Oleh itu bahagian-bahagian solat adalah rukun-rukunnya, seperti rukuk, sujud, baca Fatihah, tahiyat, baca tahiyat dan seumpamanya. Alright, okey, ada soalan dalam kita jamak solat asar dengan zuhur di waktu asar, yang mana satu didahulukan? Jamak solat asar dengan zuhur di waktu asar, jamak takhir. Kalau jamak takhir, iaitu kita lewatkan solat pertama masuk ke solat yang kedua. Itu jamak takhir. Maghrib sembahyang pada waktu isyak. Nak jamak takhir ni pertama sebelum habis waktu yang pertama. Contoh sembahyang zuhur tu, sebelum habis sembahyang zuhur kita dah kena niat dulu.
saya tak nak sembahyang zuhur sekarang, saya nak sembahyang nanti, lepas asar nanti. Saya nak buat jamak takhir. Kena niat jamak takhir. Siapa yang tak niat jamak takhir, maka solat zuhur itu dikira dia tak solat dan dia berdosa, dan nanti solat asar tu dia kena qada solat zuhur. Dia bukan boleh buat jamak takhir. Sebab tu orang nak jamak takhir ni dia kena niat jamak takhir dulu. Niat ni bererti masa dia tengah driving tu, dia tu dah zuhur dah ni. Alamak, R&R macam ramai orang, tak apalah. Aku buat jamak takhir je lah. Sebab nanti just nice dengan timing, tak apalah saya lewatkan solat dekat asar nantilah. Saya sembahyang jamak takhir. Dia kena niat jamak takhir. Tapi siapa yang tak niat jamak takhir, dia jauh bawa kereta, tiba dah sampai asar. Dah asar punya zuhur tak sembahyang lagi. Tak apalah jamak takhir. Tu tak boleh. Tu tak boleh. Kalau dia tak niat jamak takhir, zuhur itu dikira dia kena qada. So dalam kes orang yang nak buat jamak takhir, bila dia nak sembahyang jamak takhir, kalau soalan tadi nak dahulukan mana, asar dulu ke zuhur dulu? Jawapannya boleh dua-dua. Setengah ulama sebut buat solat asar dulu. Kalau ikut mazhab Syafi'i, solat yang mana waktunya dulu. Solat asar dulu. Kalau jamak takhir isyak maghrib, sembahyang isyak dulu. Itu pandangan mazhab Syafi'i. Tapi kalau pandangan mazhab lain, contohnya Hanafi, dia kena solat yang pertama dulu. Mana kalau jamak takhir zuhur asar, solat zuhur dulu, baru sembahyang asar. Kalau sembahyang maghrib isyak, solat maghrib dulu, baru sembahyang isyak, walaupun jamak takhir. Tapi kalau mazhab Syafi'i, suruh sembahyang yang dalam waktu dulu. Boleh nampak setakat ni. Berbeza dengan jamak takdim. Jamak takdim mesti kena solat yang pertama dulu. Tak boleh pilih. Saya buat jamak takdim zuhur dengan asar, saya nak sembahyang asar dulu, baru sembahyang zuhur. Tak boleh. Mesti sembahyang zuhur dulu. Sebab asar belum masuk waktu. Berbeza dengan jamak takhir, boleh sembahyang maghrib dulu atau boleh sembahyang isyak dulu. Boleh mana-mana. Sebab apa? Sebab kita sembahyang zuhur itu, memang zuhur tu dah lepas dah waktunya. Kita boleh sembahyang maghrib dulu atau sembahyang isyak dulu, tak ada masalah jamak takhir, sebab maghrib tu memang dah lepas dah pun, kita dah berada pada waktu isyak. Berbeza jamak takdim. So tak boleh dahulukan solat yang kedua berbanding solat pertama. Kalau jamak takhir, boleh dahulukan solat pertama dan baru solat yang kedua. Tapi dalam mazhab Syafi'i, dahulukan solat yang kedua. Tengok komen kat Facebook sikit. Suara macam tak masuk dalam mic. Biasalah. Kita suara rock ni macam ni. Betul ke Ustaz, kalau salam ke kanan saja tak payah salam ke kiri, boleh ke Ustaz? Okey, macam-macam soalan kita. Kita tak start lagi malam ni. Dah tanya pasal salam. Salam ni rukun yang ke 12. Kita ada 13 rukun ni. Malam ni tentang kita bincang satu je kot malam ni. Tapi saya jawab bila dulu sebab takut nanti umur saya tak panjang, tak sempat nak jawab kan. Betul ke Ustaz, salam ke kanan saja tak payah salam ke kiri? Jawapannya bukan salam kanan kiri. Jawapannya yang wajib, yang rukun adalah memberi salam, melafazkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Tak paling kanan, tak paling kiri, solat dah sah. Dia baca tahiyat, tahiyatul barakatuh salawatu tayyibatullah, sampai habis tahiyat, dia pun assalamualaikum warahmatullahi. Sekali je bagi salam. Dia tak kanan, tak kiri, solat dah sah. Melafazkan salam yang pertama. Lafaz salam bukannya paling kanan kiri. Paling kanan, paling kiri tu sunat hayat. Sunat yang menyempurnakan solat kita. So, tak ada isu pasal paling kanan kiri. Yang sahnya adalah melafazkan solat kita. Melafazkan solat, melafazkan salam yang pertama. Okey, kita nak bincang pasal rukun. Jadi rukun ni adalah bahagian-bahagian dalam solat tu sendiri berbanding syarat. Syarat ni adalah perkara di luar solat tapi dia ada kaitan juga dengan solat. Kalau tak ada wudu, tak ada menghadap kiblat, tak tutup aurat, badan bernajis, pakaian kita ada najis, tempat solat bernajis, solat jadi tak sah. Walaupun perkara itu bukan solat, dia perkara yang berasingan tapi dia ada kaitan dengan solat. Itu syarat sah solat. Adapun rukun solat dia adalah bahagian ataupun zat solat tu sendiri, sama ada berdiri ke, rokok ke, takbir ke, apa ke, dan dia mesti dibuat. Ada 13 perkara yang mesti dibuat. Dalam 13 perkara dia juga terbahagi kepada 3 jenis rukun. Minta maaf semua tutup guru yang ada menonton juga malam ni. Kalau ada salah silap saya, kita pakat tolong komen dekat bawah tu untuk memberikan tambahan perincian perbincangan kita insya-Allah. Rukun solat memang ada 13 kalau ikut mazhab Syafi'i lah. Kalau ikut mazhab lain ada perbincangan yang lain, kita tak nak bincang yang tu, kita nak bincang yang mazhab Syafi'i sebab reference kita punya rujukan utama kita adalah fiqh manhaji. Dr. Mustafa Al-Khair, Dr. Mustafa Al-Bugha dan juga Syekh Ali Asyarbaji. Tokoh-tokoh ulama Syria ni mereka menghimpunkan cara ataupun hukum hakam fiqh dalam kitab fiqh manhaji
dan diterjemah dah pun dalam bahasa Melayu. Kalau search kat Google pun ada PDF daripada JAKIM, tuan-tuan boleh refer lah. Ada yang e-book yang JAKIM buat pun ada, Fiqh Manhaji. Jadi mazhab Syafi'i membicarakan rukun solat ada 13, tapi dalam 13 itu bagi kepada 3 jenis rukun solat. Pertama dipanggil rukun qalbi. Rukun yang mesti ada dalam solat itu tapi dia dalam hati saja. Rukun qalbi ni apa dia? Iaitu niat. Dan setengah lagi sebut rukun qalbi itu apa dia? Iaitu tertib. Tertib itu termasuk dalam rukun qalbi. Tapi setengah sebut rukun tertib itu termasuk dalam rukun fi'li. Rukun qalbi ni dalam hati, niat. Jadi usalli fardul maghribi salasa raka'atin adaan lillahi ta'ala. Itu niat kan? Tapi dia bukannya kena lafaz. Lafaz tu sunat saja. Kalau ikut mazhab Syafi'i, kata Imam Nawawi, melafazkan usalli tu adalah sunat supaya memudahkan kita untuk menghadirkan ke dalam hati. Tapi kalau tanpa lafaz sekalipun, sah solat kita. Yang penting dalam hati. Apa maksud niat? Niat ni adalah apa-apa saja lintasan hati kita, keinginan atau purpose, bahasa Inggeris panggil purpose, tujuan kita. Kita ambil semayang, kita pakai baju, pakai kopiah, kita ambil sejadah bentang, kita berdiri. Jadi kita buat itu adalah niat sebenarnya. Cuma mazhab Syafi'i, niat itu bila time takbiratul ihram, masa Allahu Akbar. Masa tu dia fokus betul-betul, aku nak semayang apa? Maghrib. Semayang fardu apa? Maghrib berapa rakaat, benda macam tu. Niat ni adalah lintasan hati. Dia boleh menterjemah 1000 patah perkataan dalam 1 saat mungkin. Itu niat, purpose. Jadi niat ini dia tidaklah wajib dengan lafaz, tapi sunat saja kalau ikut mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Syafi'i dia sunat berlafaz. Kalau orang yang tak lafaz tak ada masalah. Tengok orang Arab semayang, dia datang dekat dia punya saf, dia pun berdiri, Allahu Akbar, terus. Sebab mereka ikut mazhab daripada Syafi'i, mereka sambil berjalan saja mereka dah consider sebagai niat. Tapi kalau mazhab Syafi'i, kadang-kadang dia punya takbir tu lama, sebab ketika takbir itulah nak menghadirkan rukun qalbi, rukun niat tadi tu. So rukun niat ni ada 3 pula syarat dia. Dia panggil qasad, ta'arad, ta'yin. Ni dia teknikal sikit lah, boleh ke? Teknikal ke macam tak payah teknikal sangat Ustaz, bagi saya simple je. Boleh tak komen sikit? Sebab alang-alang kita nak cerita tuan-tuan, alang-alang baik kita bagi faham-faham, sebab yang duduk depan saya hari ni bukannya semua budak sekolah rendah ni kan. Jadi alang-alang kita nak cerita biar kita faham betul-betul. Kan? Kalau boleh yang nak tanya pun tanya yang berkaitan dengan yang kita tengah bincang tu lebih cantik lah. Tapi saya rasa macam meralat kalau saya tak sempat nak jawab yang lain-lain ni. Kan? Kalau boleh kita kita fokus dulu kepada ni. Kalau bab niat, okey, kita tanya bab niat dulu. Kan kejap lagi masuk takbiratul ihram, okey, kita tanya bab takbiratul ihram. Boleh tak? Alright. Okey, terima kasih semua. Yang live kita malam ni, yang ambil masa pukul 9.30 dah ni. Saya faham ada nak makan malam, ada yang nak buat kerja masing-masing. Tapi, yelah, terima kasih banyak yang join pada malam ni. Kita ambil saham sama-sama insyaAllah. Di Facebook kita Alhamdulillah 1.1 juta viewer di Facebook. Di IG kita pun ada 3.2 juta. Oh, Masya Allah. Hebat. Kiamat nak tunggu 3.2 juta. Okey. Erin Hashim Ustaz, kalau perempuan kan pakai telekung, kalau sujud telapak tangannya tak direct kena sejadah tu sebab teralah dengan telekung, macam mana Ustaz? Sebab dahi, telapak tangan, lutut, sebahagian tapak kaki kena sentuh. Oh, ini pun biasa juga ni. Kan biasa juga orang tanya soalan ni. Sebab kan dia kata rukun, sujud ni kan rukun solat. Memang betul sujud ni rukun solat. Lepas tu dalam sujud tu ada rukun pula, rukun sujud. Ada 7 anggota mesti kena dekat tempat solat. Dahi, 2 tapak tangan, 2 lutut dan 2 perut jari kaki. Perut jari kaki ni kawasan bukan ni. Ini belakang jari, perutnya ni yang tang daging tu. Okey, Doktor Dayah kita jangan banyak cakap. Share je benda ni, jangan banyak cakap Doktor Dayah ya. Okey. Nak cakap apa lupa dah. Soalan Erin tadi. Terima kasih Erin. Sujud memang anggota dia ada 7. Dahi, 2 tapak tangan, 2 lutut dan 2 perut jari kaki. Okey. Tetapi yang wajib bersentuhan,
anggota yang wajib bersentuhan tanpa lapik, yang tak boleh berlapik adalah dahi saja. Sekali lagi saya ulang. Memang rukun sujud ada 7 anggota mesti kena dekat tempat sujud. Tetapi yang mesti kena dan tak boleh ada sebarang lapik adalah dahi saja. Dahi termasuk hidung lah, yang wajib dahi. Maka dalam hadis Nabi sebut ala sab'ati asywatin, 7 asywat, 7 anggota. Nabi pun sebut ala jabhatak, dahi kamu. Tapi dalam masa yang sama Nabi tunjuk hidung. Sunat kena hidung, tapi yang wajib dahi. Okey. Dahi, 2 tangan, 2 tapak tangan, 2 lutut, 2 kaki. Yang wajib sentuh tanpa ada sebarang lapik. Tak boleh ada lapik. Rambut nak lapik tak boleh. Kopiah lapik macam ni tak boleh. Apa-apa. Ekor serban terlapik tak boleh. Telekung tiba-tiba kita tebar telekung kita pun sujud atas telekung. Tak boleh. Kalau ikut dalam pandangan ulama' sebab apa? Tidak boleh dilapik dengan sebarang perkara yang bergerak dengan pergerakan orang yang solat tu. Contoh, bila saya bergerak, rambut saya bergerak sama-sama dengan saya. So, kalau rambut yang bergerak dengan saya ni, rambut tu menutup dahi saya masa saya sujud, tak sah solat saya. Saya ada pakai serban, ada ekor serban contoh. Ekor tu bergerak dengan pergerakan saya. Bila mana saya sujud dan ekor tu melapik dahi saja, maka tak sah solat saya. Kopiah ni bergerak dengan pergerakan saya kan. Berbeza dengan sejadah. Sejadah dia stay dekat bawah. So, bila kita semayang, sejadah itu memang dia akan lapik dahi kita. Tapi sejadah duduk dekat bawah. Dia tak bergerak dengan pergerakan kita. Adapun tapak tangan, lutut dengan kaki, tak ada masalah kalau dia berlapik. Contoh soalan Irin tadi, so tangan tu berlapik dengan telekung dia, tak ada masalah. Sebab ada makcik-makcik atau akak-akak, dia bergaduh sama-sama dia. Dia kata tak boleh, ni rukun sujud. Jadi kita nak sujud, kita kena tebarkan macam roti canai atau macam jala kita punya telekung kita tu. Tebar telekung, make sure tangan ni letak atas sejadah atau atas lantai. Baru sah. Bukan macam tu makcik yang betulnya dahi saja yang tak boleh sebarang lapik. Kalau acik kata tangan pun wajib jangan sentuh, jangan ada sebarang benda yang lapik, lutut acik macam mana lutut? Takkan nak angkat kain, lutut tu bagi kena. Angkat kain dulu, jenuh macam tu. Habis tu kaki yang pakai stokin macam mana pula? Sedangkan kaki tu pun anggota sujud juga. Kaki lagi lah confirm berlapik, confirm pun suka pakai kain yang berjela-jela tu kan. Okay, Saudari semua, saya jual sejadah, brand saya linen. Siapa yang pernah beli sejadah, siapa yang pernah beli telekung, saya ada telekung poket linen kan. Saya jual telekung, saya jual sejadah apa semua ni, masa sama saya educate. Telekung yang linen keluarkan, ni iklan sikit, iklan free ni. Memang sengaja nak iklan pun sebab brand sendiri. Telekung yang saya keluarkan, yang brand linen keluarkan ni, telekungnya kain tak berjala sangat, tapi dia cukup untuk kita pakai. Sebab apa? Satu, kita nak semayang, tak nak selekeh. Sebab kain kalau berjala-jala sangat dengan alasan nak tutup kaki sebab kaki tu aurat, tapi berjala-jala sehingga mengotorkan kain. Ataupun kalau kita berjalan, kita pijak kain tu nak pergi ambil sejadah, kan benda tu dah jadi selekeh. Sedangkan kita nak menghadap Tuhan, tak boleh selekeh. Jadi jangan buat perangai yang suka pijak kain dan berjala-jala jalan, melirik-lirik kain tu. Tak elok kita nak menghadap Tuhan dan tak ada pakaian yang selekeh macam tu. Betul, kalau telekung kami di linen, telekung kita just nice untuk ukatan atau sukatan saiz wanita Asia. Dia boleh tutup kaki dia, mata kaki dia, jari kaki dia semua boleh tutup, tapi dia still kemas. Ni iklan. Iklan ni. Memang iklan free ni. Nak harap korang promote memang tak lah. So saya promote sendiri. Alright. So tu jawapan kepada Irin tadi. So jangan bergaduh pasal tangan apa semua tu Kepala saja, dahi saja yang tak boleh ada sebarang lapik. Tangan, lutut, kaki tak ada masalah berlapik. Okey. Kita bincang masih lagi pasal niat. Rukun solat yang pertama, rukun ada 13. Dalam rukun 13 tu ada 3 jenis. Yang pertama rukun qalbi, iaitu kaitan dengan hati saja. Jadi kita detailkan satu-satu. Yang kedua iaitu rukun dipanggil rukun qauli, yang kita wajib cakap. Siapa yang semayang, dia tak cakap. Dia tidak qaul. Dia hanya semua cakap dalam hati saja, tak sah solat dia. Sekali lagi saya sebut, dalam semayang ni ada perkara yang kita kena cakap. Cakap ni maksudnya kena buka mulut. Selagi tak buka mulut, dia tak dikira cakap. Cuba try cakap tanpa buka mulut. Faham tak? Saya dah makan, saya sebut tu. Tak boleh. Nak sebut saya dah makan, mesti buka mulut. Saya dah makan. Kan? Jadi mesti buka mulut. Sebab tu rukun qauli ni dia mesti ada, kalau dalam bahasa Arab dia panggil makharijul huruf.
Mesti ada tempat keluar huruf. So nak keluar macam mana huruf kalau pintu tak buka? So mulut kita adalah pintu. Huruf akan keluar kalau dia buka pintu. So ada rukun qauli yang mesti cakap. Siapa tak cakap, dia semayang semua dalam hati, solatnya tak sah. Kalau ustaz bukan Tuhan. Tak, ini memang bukan isu Tuhan. Isunya Nabi yang cakap macam tu. Jadi kita kena ikut apa yang Rasulullah ajar kepada kita. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat. So ulama-ulama bincang hadis-hadis yang pelbagai tentang rukun qauli. Nanti kita bincangkan rukun qauli. Apa yang kita wajib cakap. Cakap tu pula macam mana? Macam mana dia punya kadar volume. Ketinggian suara nak bercakap tu sampai macam mana nak betul-betul dengar. Ataupun suara berbisik boleh tak boleh. Tu kita akan bincang nanti. Rukun qauli. Ada rukun yang kita wajib cakap. Dan yang ketiga rukun fi'li. Rukun ni iaitu kita wajib buat. Kita wajib bergerak. Ada pergerakan-pergerakan yang wajib. Ada pergerakan-pergerakan tapi tak wajib. Which is kalau tak buat, solat masih sah. Tapi ada beberapa pergerakan yang wajib buat. Kalau tak buat, tak sah. 3 jenis. Okay, so dalam jenis yang pertama, itu rukun qalbi. Rukun berkaitan dengan hati. Perkara wajib yang berkaitan dengan hati, nama dia niat. Niat itu ada 3 rukun pula, iaitu qasad, ta'arad, ta'yin. Ini teknikal dia. Qasad tu apa? Qasad tu adalah lintasan hati kita. Contoh, bila kita berdiri ni, aku berdiri untuk apa ni? Menghadap kiblat dengan pakai kopiah. Jadi hati kita akan tahu, aku berdiri ni bukan nak menyanyi negara aku berdiri ni bukan tunggu bas, aku berdiri ni di atas tikar sejadah. Kita tahu ni, aku sedang berdiri untuk solat lah. Jadi qasad itu apa? Usalli tu. Yang kita sebut dalam skrip niat kita tu, usalli. Saja aku semayang. Aku berdiri ni bukan nak puasa, tak. Berdiri atas sejadah ni, menghadap kiblat ni, sebab aku nak semayang. Jadi usalli itu adalah rukun qalbi qasad. Maknanya lintasan hati, keinginan kita apa? Faham ya? Qasad itu adalah keinginan kita. Lintasan hati kita adalah tentang usalli, aku nak salat. Ataupun dalam istilah dalam bahasa skrip kita, sahaja aku semayang, usalli. Okey? Kerana dia ada ta'arad. Ta'arad ni apa hubungan solat tu? Solat tu solat fardu ke solat sunat? Usalli fardu ke usalli sunat? Kan kita ada solat sunat tarawih, usalli sunat tarawih. Kan? Usalli sunat al-qabliyah, usalli sunat ad-duha. Terus main sunat. Ni aku berdiri maghrib ni solat apa? Solat fardu maghrib. Qasad, aku nak semayang. Yang kedua, ta'arad iaitu semayang apa yang fardu ke sunat? Fardu, usalli fardu. Kan? Usalli fardhu, usalli fardal maghribi. Maghrib itu apa? Rukun qalbi yang ketiga iaitu ta'yin. Dia tentukan pula solat fardu, okey. Fardu apa? Maghrib, isyak, subuh. Usalli fardal maghribi. Jadi dalam niat kena ada 3 ni. Yang lain-lain berapa rakaat, ikut imam ke apa semua tu, itu sunat saja. Clear tak clear? Okey. Ustaz dekat Facebook. Dekat Facebook clear tak suara? Sebab ada orang kata suara tak clear kalau kat Facebook. Hello, testing. Kuatkan volume sikit. Facebook okey ke? Tuan Guru Muhammad Amri Abdullah. Tuan Guru dengar ke suara saya, Tuan Guru? Kalau dengar kasih angguk kepala sikit, Tuan Guru. Clear Hasrul Nizam Arba'at. Terima kasih banyak Cik Hasrul kita. Alhamdulillah clear. Okey. Alright. So sekali lagi tentang niat. Usalli fardal maghribi. Itu 3 benda yang wajib masa niat. Berapa rakaat, ikut imam lillahi ta'ala, itu sunat saja. Boleh Tapi dah halalan kita niat, kita sekalikanlah semua. Usalli fardal maghribi salasa rakaatin adaan makmuman lillahi ta'ala. Jadi itu paling baiklah saja aku semayang fardu maghrib 3 rakaat tunaikan Allah Ta'ala. Kalau jadi makmum lillahi ta'ala, okey, tak masalah. Tapi bila sebut lintasan hati, dia bukannya skrip. Lintasan hati adalah satu benda yang dia on the spot. Aku berdiri ni maghrib, ni berpahazan maghrib ni, kau kat puasa contoh, sembahyang maghrib. Allah, saya aku sembahyang maghrib 3 rakaat. Macam tu, lebih kurang macam tu. Memang kita buat ni lillahi ta'ala lah, tak ada buat lillah bapak mertua, lil awek, tak ada. Lillahi ta'ala. Semua kita buat lillahi ta'ala.
Kan? Okey. Boleh qasad tarak ta'yin. Usalli fardal maghribi. Dalam rukun qalbi yang tu je. Niat ni dia simple je, tak payah complicated. Yang complicated yang saya nak cerita dalam banyak-banyak rukun solat. Ini yang rukun qauli. Rukun fi'li pun tak susah mana. Tapi rukun qauli ni yang paling utama ni. Rukun yang melibatkan percakapan dan perkataan yang mesti dilafazkan dan mesti ada suara yang didengari. Yang ini yang penting, yang ramai orang terlepas pandang. Boleh setakat ni. Kalau ada soalan, kalau boleh tanya soalan yang berkaitan dengan rukun qauli dulu. Minta maaf kalau nak tanya bab-bab lain boleh, tapi mungkin tu last lah nanti. Saya pun mungkin tak sempat nak scroll semua. Kalau nak tanya soalan, tanya berkaitan dengan rukun qauli, sebab saya nak bincang sekarang ni rukun qauli. Okey, rukun qauli ni rukun jenis yang kedua dalam rukun solat. Ada 3. Qalbi, iaitu berkaitan dengan hati, iaitu niat. Yang kedua, qauli, berkaitan dengan percakapan, qaul. Dan yang ketiga adalah fi'li, berkaitan dengan perbuatan. Perbuatan kejap lagi, dah perbuatan ni simple je, tu tak ada masalah sangat. Qauli ni kita bincang detail. Rukun qauli yang pertama, yang wajib mesti buat dan kena hati-hati. Please bear in mind, tolong ingat betul-betul rukun qauli ni. Saya pun nak cakap ni betul-betul. Kalau esok saya mati, saya harap berbaloi lah apa yang saya cakap pada malam ni, supaya kita yang dengar pada malam ni boleh perbaiki perkataan dan percakapan kita masa solat. Rukun qauli yang pertama adalah takbiratul ihram. Masa kita berdiri tu, kita pun standby usalli pada maghribi sarasa rakaat yang adalah ta'ala Allah. Yang kita bincang niat dari Tuhan, niat tu mesti masuk time ni, masa Allahu Akbar. Masa itulah lintasan hati niat. Kalau ikut mazhab Syafi'i, niat itu mesti ketika takbiratul ihram. Mesti. Kalau niat sebelum boleh ikut Ustaz, sunat dalam mazhab Syafi'i sebut usalli itu sunat, tapi tak boleh lagi, kena dalam takbiratul ihram. Macam berwuduk lah, nak niat bila? Masa air kena dekat muka. Kalau tengah buka paip, niat tak boleh. Nak niat skrip boleh, nawaitu raf'al hadasi, nawaitu wudu'a lillahi ta'ala, boleh. Tapi nak lintaskan dalam hati ketika air kena dekat muka. Tapi kalau masa semayang, ketika Allahu Akbar, masa itulah niat saja kau semayang maghrib 3 rakaat tadi. Okay, so kita bukan bincang pasal niat, kita bincang pasal takbiratul ihram. Maksud takbiratul ihram adalah lafaz Allahu Akbar. Okey. Sesedari, kalau buka kitab fiqh, dia cerita 13 ikut turutan. Mana niat, berdiri betul, takbiratul ihram, Fatihah, dia ikut turutan. Cuma malam ni saya nak pecahkan dulu turutan, kita akan bincang nanti rukun yang ke-13 tentang tertib, ikut turutan dia. Cuma ni kita nak bahagikan 3 jenis tu. InsyaAllah saya save lah ni nanti. Kita bincang rukun qauli, yang ni yang paling utama, yang kita nak jaga sama-sama. Yang pertama, takbiratul ihram, sebutan Allahu Akbar. Bukan angkat tangan. Angkat tangan tu sunat. Kalau tak angkat, tak apa, solat masih sah. Bukan tak apalah, makruh. Makruh ni maksudnya solat kita masih sah, cuma rugi. Sebab benda sunat, tambah pahala dan sempurnakan solat. Kalau tak buat, jadi rugi. Jadi dia tak boleh nak tampung kecacatan-kecacatan dalam solat kita. Ada kelalaian-kelalaian dalam solat kita. Jadi alang-alang dah takbir, buatlah benda sunat. Apa dia sunat? Allah, angkat tangan masa tu. Nak angkat pula, angkat betul-betul. Tu kita bincang nanti masa rukun fi'li. Kan? Ada sunat-sunat fi'li, apa dia? Antaranya mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Tapi yang wajib sekarang ni adalah rukun qauli, iaitu yang kita kena cakap Allahu Akbar. Berapa ramai orang yang semayang angkat tangan beria-ria, bersungguh-sungguh, kadang-kadang bergaduh kat sini. Nabi semayang macam ni. Sini salah. Macam ni. Bersungguh-sungguh bergaduh pasal tangan macam mana. Sedangkan yang perlu kita bersungguh-sungguh adalah menyebut lafaz Allahu Akbar. Takbiratul ihram, iaitu sebutan Allahu Akbar. Kalau Imam Mekah sebut Allahu Akbar. Kalau Imam Madinah Allahu Akbar. Imam Madinah. Kalau Imam Malaysia, dia panjang sikit. Sebab kalau kita orang Malaysia ni kan niat kita kan panjang. Sebab orang Arab dia niat dia sekejap je. Kalau orang Malaysia kita panjang. Allahu Akbar. Yang penting sebutan tu. Pertama Allah, jangan sebut Allah. Allah. Alif di atas A.
Siapa yang belajar alif bata atau belajar Iqra, alif di atas A. Bukan alif di atas O. Jadi kenapa nak sebut Allah? Allah. Dan tak payah complicated lah nak kena sebut sampai nak sengit-sengit mulut pun tak payah. Allah, tak payah. Kita nak bincang ni yang simple-simple saja. Kita bukan nak cerita pasal Quran. Kalau cerita pasal Quran je, saya akan cerita detail pasal lahnul khafi, lahnul jali, kesalahan yang jelas, kesalahan yang nyata. Itu tak apa, tak payah complicated sangat. Yang tu, tuan-tuan sebut je perkataan Allah. Jangan sebut Allah, sebut Allah. Kalau sebut Allah, sah tak semayang Ustaz? Sah semayang, tapi kurang markah. Kalau sebut Allah, alif di atas A, lam ha, Allah. Okey. So bukan sebut Allah saja ni. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bar tu nak tebal ke nak nipis? Nak kena muncul mulut ke atau boleh nak sengih boleh ke? Allahu Akbar. Ataupun Allahu Akbar. Yang betulnya Allahu Akbar. Yang tepat. Tapi kalau Allahu Akbar, boleh juga, sah juga solat. Yang penting Allahu Akbar. Ada ra dekat ujung. Kalau ikut betul-betul ra yang tebal ni dia panggil tafkhim. Allahu Akbar. Bar. Dia macam muncung sikit. Sebab dia tafkhim, dia tebal sikit ra tu. Tapi tak apalah, tak payah complicated yang tu. Yang penting sebut Allahu Akbar. Kalau tukar huruf Allahu Ajbar, kaf tu jadi jim, tak boleh. Macam ada negara-negara yang dia pelat, dia tak boleh sebut huruf kaf. Allahu Akbar. Ada. Tapi kita orang Melayu ni insya-Allah semua makanan kita makan, Itali, Mexico, Arab, Cina, semua makanan kita makan insya-Allah kita boleh sebut. Orang Melayu ni paling simple, memang macam-macam bahasa kita boleh, macam makanan kita boleh bedal, boleh makan insya-Allah. Mulut kita belacan, cancaluk, semua ni memang bagus. Mulut kita jadi senang nak ikut macam-macam fluence bahasa dunia ni. Allahu Akbar. Kalau boleh tebalkan sikit ra tu, Allahu Akbar. Kalau nipiskan ra pun solat mesti sah. Yang penting sebut Allahu Akbar. Kalau tangan tak angkat, sah semayang. Allahu Akbar. Yang penting mulut. Tapi kalau tangan angkat, beria-ria angkat ni macam Imam Mekah sekalipun, Imam Mekah angkat kat sini. Allahu Akbar. Tapi mulutnya tak cakap. Sekarang berkukuk dahi sebab nak masukkan niat dia. Oh, dia macam wali semayang. Tapi mulut tutup, tak cakap langsung, tak sah solat. Minta maaf, tak sah solat. Sebab ni rukun qauli. Allahu Akbar. Boleh? Boleh ke? Boleh. Okey, kalau nak pergi detail lah tentang rukun qauli ni. Pertama, mesti lafaz takbiratul ihram tu masa berdiri. Takbir tak sah masa kita tengah bongkok, tak boleh, kena berdiri betul, takbir Allahu Akbar. Yang keduanya mesti kena menghadap kiblat. Yang ketiga bertakbir dalam bahasa Arab. Orang yang tak mampu bertakbir dalam bahasa Arab, maka dia boleh mempelajarinya pada waktu lain dan bersama dia boleh terjemah dengan bahasa dia sendiri. Contoh, dia pandai bahasa Inggeris, dia baru masuk Islam. Dia tak sempat lagi belajar bahasa Arab, tapi dia nak ikut semayang. Dia tak pandai nak sebut Allahu Akbar. Sebab tu penting semayang berimam. Imam tu Allahu Akbar, dia pun boleh dengar dan dia pun sebut Allahu Akbar. Walaupun bunyi pelat-pelat, tak masalah. Tapi kalau let's say lah tak ada imam, dia nak semayang sendiri, dia boleh baca apa-apa bahasa yang dia tahu. Tapi syarat dia wajib belajar. Kemudian syarat rukun qauli ni apa dia? Dia mesti dengar dengan pendengaran yang normal. Jika pendengaran dia normal, dia boleh dengar sendiri apa yang dia baca. Ini wajib, tuan-tuan. Allahu Akbar. Dia kena dengar sendiri kat telinga dia. Bagi pendengaran yang normal, berarti suasana tak bising sangat dan dia pun bercakap dan dia dengar. Kalau suasana tengah bising, tuan-tuan, kita kena kuat suara baru kita dengar. Ini kita anggap pendengaran yang normal. Environment tak bising dan kita cakap pun telinga kita dengar. Setengah ulama sebut telinga sendiri dengar ni macam kita gesekkan rambut kita, telinga kita dengar, orang lain tak dengar. Itu maksud diri sendiri dengar ni. Tuan-tuan try, ada rambut semua kan? Kalau botak, try sekeh kepala. Yang ada rambut, cuba gesek-gesekkan rambut kita dengar. Orang sebelah dengar tak rambut tu? Tak dengar. Macam mana cara tuan-tuan praktis? Allahu Akbar. Mana kita cakap tu, kita dengar. Jadi ulama' bincang tentang telinga sendiri mesti dengar ni. Wajib, rukun qauli ni wajib didengari oleh telinga sendiri yang normal, yang tak pekak, yang tak kurang pendengaran dan suasana environment tak bising. Tak ada pencemaran bunyi.
Okay? Sebab tu penting solat di tempat yang kondusif. Contoh kalau kita dekat rumah, kita kena letak satu space yang sesuai, yang macam mihrab. Macam ada orang dia ambil bidai yang jenis boleh lipat, yang flip tu kan, dia letak khas. Benda-benda tu akan bantu supaya boleh kedap bunyi. Kalau kat masjid kan dia ada mihrab yang arch tu. Tujuan benda-benda tu adalah sebenarnya, selain pada tak ada mikrofon zaman dulu, kita cakap sikit kita boleh dengar. Sebab tu orang duduk dalam bilik kosong, dia tak ada pencemaran bunyi. So akustik bilik itu, dia cakap sikit dia boleh dengar suara. Sama pula kalau dia cakap tengah malam, tengok orang lain tidur, pencemaran bunyi, kereta tak ada, apa tak ada, tengah sunyi. Dia bercakap sikit dia boleh dengar. Itu maksud wajib didengari oleh telinga sendiri. Allahu Akbar. Dia kena dengar. Ulama sebut rukun qauli ni wajib didengari oleh telinga sendiri. Harus didengari oleh orang sebelah. Let's say kalau kita sembahyang berjamaah, ada orang sebelah kiri kanan kan saf rapat. Jadi bila saf rapat ni, bila kita cakap apa-apa, orang sebelah akan dengar. Tapi janganlah kita macam terlalu ambil berat. Kata, alamak, aku cakap ni orang lain dengar pula. Kalau orang sebelah kita tengah sibuk nak dengar apa yang dia sendiri tengah cakap, dia takkan sempat nak dengar apa yang kita tengah cakap. Faham ke tak faham? Macam berbelit-belit saya ni. Jadi kalau semua orang tengah sibuk untuk mendengar apa yang sedang disebut, semua takkan perasan apa yang orang lain sebut. Contoh saya menyanyi, orang sebelah menyanyi, semua orang kesibuk nak dengar apa yang dia nyanyi. Maka dia takkan terperasan dan tak akan terganggu dengan bunyi nyanyian orang sebelah. Jadi harus, mana kalau let's say lah kita sebut Allahu Akbar, kita dengar, orang sebelah terdengar kita sebab mungkin dia belum takbir lagi, hukumnya harus. Kita baca Fatihah, orang sebelah dengar, hukumnya harus. Tapi kalau orang dua belah, sebelah kita seorang, sebelah lagi dengar, hukumnya makruh. Makruh ni berarti taklah berdosa tapi ditegah. Berarti boleh kurangkan pahala sebab dia dah start mengganggu. Berarti kalau orang yang kedua dah start dengar, kedua sana, atau orang yang depan kita yang jauh tu pun boleh dengar, itu hukumnya makruh. Sebab suara kita mungkin dah agak kuat. Itu dah boleh start mengganggu orang. Hukumnya makruh. Makruh ni maksudnya dia tegah, tak berdosa lagi. Tapi boleh mengurangkan kualiti dan juga pahala. Tapi kalau 3 orang, 4 orang, 5 orang, orang jauh-jauh boleh dengar apa yang kita baca, dan kadang kita bukan imam, tapi sebab kita ni was-was, kita ni sebab telinga mungkin tak apa nak dengar, jadi kita nak baca kuat-kuat sehingga mengganggu orang lain yang 3 orang seterusnya, itu dipandang haram. Sebab kita dah start mengganggu orang lain. Itu kalau bacaan. Bayangkan kalau bunyi handphone, lagilah haram. Kalau kita yang sedang baca Quran pun, atau baca Fatihah pun, ataupun takbir pun, kalau kuat sangat boleh mengganggu orang lain yang sedang solat juga, hukumnya boleh jadi haram. Bayangkan kalau bunyi telefon kita. Itu kita akan bincang nantilah ya, perkara makruh dalam solat. Macam mana solution, tu mungkin tak tahu lagi bila lah tu solution kalau bunyi handphone nak bergerak macam mana, boleh tak bergerak banyak-banyak dan sebagainya. Sebab ada orang kata, macam mana nak matikan telefon, kalau nak bergerak lebih 3 kali kan batal. Ramai orang dia was-was bab ni. Itu nanti next time kita cerita pasal perkara makruh, perkara wajib yang kita kena buat, pergerakan-pergerakan solat dan sebagainya. Kita akan bincang nanti. Tuan Guru Syekh Asri Ghazi, minta maaf Tuan Guru, anak murid minta izin malam ni untuk ulang kaji rukun qauli. Tuan Guru Asri Ghazi ni ulama Perak, saya sama-sama belajar dengan beliau di Mesir dulu. Beliau seorang yang rajin, seorang yang kuat belajar dan kuat memasak. Jadi alhamdulillah beliau suka masak. Kalau dekat dalam Mesir dulu di Seberbe, kampung kami di Tontor di Seberbe, lebih kurang dalam kalau naik kereta laju dalam 2 jam boleh sampai ke Kahirah, ke Kairo. Jadi Tuan Guru Asri Ghazi yang duduk serumah dengan saya, kami menyewa satu rumah. Tuan Guru lah banyak mengajar saya ilmu-ilmu, dan dia juga yang pandai masak. Tapi dia masak tu dia makan seorang-seorang dalam bilik. Aduh, Tuan Guru Asri Ghazi, Masya Allah ni kawan-kawan semua ni. Selingan sikit. Okey. Sekali lagi tuan-tuan, rukun qauli, telinga sendiri yang normal, wajib dengar, harus orang sebelah dengar, makruh kalau 2 orang dah start dengar, haram kalau 3 orang, 4 orang dah mengganggu orang lain. Kalau diri sendiri tak dengar pun haram juga, jadi tak sah solat kita kalau diri sendiri pun tak dengar, sebab dia tak baca langsung, semuanya dalam hati. Allahu Akbar, rukun qauli ni tapi dalam hati. Allahu Akbar, tangan beria ni, tangan itu sunat saja, sunat hayat, angkat tangan ketika takbiratul ihram. Tak angkat solat masih sah, tapi nak sempurnakan solat, angkatlah tangan sebab dia sunnah Nabi SAW, kita angkat. Nak angkat macam mana tu saya nak cerita nanti dalam sunat-sunat solat.
Saya suka bezakan, saya tak nak cerita overall, saya suka bezakan. Supaya bila kita bezakan, nanti tuan-tuan akan dapat rasai kesan dia. Sebab ada ketikanya, bila kita tahu ini nanti kita boleh tahu bila aku nak angkat. Bila ada time yang saya rasa tak sesuai untuk angkat. Contohnya kalau semayang dengan musuh mungkin contoh. Musuh ni maksudnya kalau dia nampak ada orang semayang, kan, dia nampak ada orang semayang, dia tembak je. Jadi kita ni nak semayang ni. Kan dia nampak aku semayang ni. Jadi masa takbir kita tak angkat, tapi kita cakap Allahu Akbar, kita cover tengok cover lain, kita tak angkat. Sebab orang nampak angkat tu dia tahu kita tengah semayang. Jadi dia pun senyap tangan dia, tapi dia tahu yang wajib sekarang ni bukan angkat, yang wajib adalah sebut. Dia pun sebut. Ini penting tuan-tuan. Ini penting. Kita bezakan mana sunat, mana wajib. So sekarang kita bincang yang wajib dulu. Allahu Akbar, biar telinga sendiri dengar. Makraful bacaan Fatihah macam mana Ustaz, sama konsep ke tinggi rendah suara dengan takbir? Okey, Fatihah sudah bincang lepas ni. So rukun qauli yang wajib kita baca yang pertama Allahu Akbar. Okey. Panjang mana semua tu alang-alang. Kalau nak cerita pasal detail tuan-tuan, memang detail betul kita akan cerita. A tu kena pendek. Allah. Siapa yang baca A tu panjang pun tak sah. Allah. Contoh A tu panjang. A tu jadi 2 alif. Allah tu alif 1 je. Tapi dia panjangkan A. Dalam bahasa Arab, kalau alif itu ada 2, ada tambah 1 lagi alif, dia panggil alif yang pertama ataupun dia panggil hamzah tu adalah hamzah istifham. Istifham ni berarti soalan. Asalnya Allahu Akbar, tapi kena ada alif 1 lagi dekat depan, dia dah jadi persoalan. Adakah Allah Maha Besar? Allahu Akbar. Soalannya macam tu, seolah-olah. Allahu Akbar. Ataupun Allahu Akbar. Complicated lah tu kan. So jangan panjangkan A. Dan jangan panjangkan bar. Allahu Akbar. Dah ubah makna sebab Akbar maksudnya Maha Besar. Bar itu bukan Maha Besar, itu dah makna lain. So kita nak makna yang betul. Ustaz, doa iftitah tak apa, tak baca tak apa ke? Tak apa. Doa iftitah sunat sahaja. Sunat. Okey. Yang wajib pertama, rukun qauli, rukun yang kita wajib cakap. Takbiratul ihram iaitu Allahu Akbar. Yang kedua, saya baca satu-satu dan kita terang nanti kemudian Yang kedua, apa dia? Suratul Fatihah daripada bismillahirrahmanirrahim sampai la waladhdallin. Yang kedua, wajib cakap dan wajib dengar oleh telinga sendiri. Yang ketiga, yang kita wajib cakap apa dia? Iaitu bacaan tahiyat akhir. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Bacaan tahiyat. Setengah orang panggil bacaan tasyahud. Sebab apa? Sebab ada tu asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammad tu tasyahud tu, sebab nak bagi tahiyat pun boleh, nak bagi tasyahud pun boleh, dua-dua ni sama. Bacaan tahiyat dan bacaan tasyahud ni wajib. Kemudiannya selawat kepada Rasulullah, selawat kepada Nabi, keluarga Nabi sunat. Selawat kepada Nabi. Lepas kita asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita pun selawat, kita pun selawat Allahumma salli ala Muhammad, itu wajib. Itu rukun qauli. Bacaan selawat kepada Nabi ketika tahiyat akhir. Bacaan tahiyat atau bacaan tasyahud daripada at-tahiyah sampailah kepada syahadah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu wajib ketika tahiyat akhir. Tahiyat awal sunat. Selawat kepada Nabi sahaja, tak termasuk keluarga Nabi. Maknanya Allahumma salli ala Muhammad, itu Nabi. Kalau wa ala ali Muhammad, itu keluarga Nabi. Keluarga Nabi tak wajib. Keluarga Nabi sunat abad. Itu kita akan bincang nanti. Sunat abad ni berarti kalau tak baca, hukumnya makruh dan kena sujud sahwi. Itu nanti. Tapi kalau tak baca pun solat masih sah. Cuma kita bincangnya selawat kepada Nabi, lepas kita asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahumma salli ala Muhammad, itu wajib. Siapa tak baca Allahumma salli ala Muhammad atau dia baca dalam hati, tak sah solat. Boleh tuan Kemudian yang terakhir, rukun qauli ni yang kita wajib kena lafaz, kena dengar telinga sendiri adalah salam yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam paling kiri kanan tu sunat. Tak paling pun solat sah. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam itu juga lafaz wajib. Siapa yang bagi salam dalam hati, tak sah. Sebab ini rukun. Rukun adalah benda yang mesti dibuat. Kalau tak buat, solat tak sah. Okey, ada yang alamak tu.
Alright. Suara cuma dengar macam angin. Sah ke tak sah, Ustaz? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Setengah ulama mengatakan bahawa solat yang makhraj hurufnya angin tak sah. Setengah ulama kata asalkan ada dengar bunyi sah. Tapi saya berpegang dengan pandangan yang kalau boleh jangan angin. Maknanya kena ada makhraj dan sifat-sifat huruf tu kena ada. Allahu Akbar. Sebab kalau angin dia jadi Allahu Akbar. Jadi sifat huruf tak ada. Sifat huruf ni contoh getaran dia, dia punya kalau huruf ra, tu getaran. Tu dipanggil sifat-sifat huruf. Ada yang kena lidahnya dekat atas makhraj dia kan. Lidahnya dekat gusi atas. Ada lidah tengah-tengah tak sentuh gigi. Ada lidah yang kena sentuh gigi. Ada yang bibir kena sentuh. Jadi kalau suara angin ni dia akan hilang sifat dan juga makhraj tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Setengah ulama sebut tak sah. Namun ada setengah ulama sebut sah. Cuma saya berpandangan dengan pandangan yang tak sah. Jadi kalau boleh nak baca perlahan pun, kalau boleh kekalkan sifat dan juga makhraj. Dia punya sifat-sifat huruf. Kalau ada bergetar, bergetar. Kalau ada angin, angin. Kalau ada lidahnya begini, begini. Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun kita baca perlahan. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Macam tu. Sayyidina Muhammad boleh tak Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad? Boleh, tak ada masalah. Dalam hadis Allahumma salli ala Muhammad, setengah pandangan ulama kata letak Sayyidina pun boleh. Allahumma salli ala Sayyidina, memberi maksud yang sama untuk penghormatan kepada Nabi pun tak ada masalah. Sayyidina Muhammad. Okey, selesai. Okey, siapa ada soalan tentang takbiratul ihram? Allahu Akbar. Takbiratul ihram ni apa maksud dia? Siapa tahu? Saya bagi soalan lah, senang. Setiap satu kita bagi soalan, lepas tu siapa boleh jawab, nanti saya sahkan jawapan tu, nanti kita bagi hadiah. Ada banyak hadiah. Cecah hadiah ada. Semuanya mystery gift. Mungkin telekong, mungkin buku, mungkin Al-Quran, mungkin tasbih, macam-macam hadiah. Yang penting jawab soalan. Soalan saya, apakah dia takbiratul ihram? Mungkin jawapannya ada banyak, tapi saya nak jawapan yang saya nak. Saya nak bagi hadiah, saya bebas nak pilih jawapan yang mana. Terpulang nak Google ke, nak try ke. Apa maksud takbiratul ihram? Takbir kemudiannya al-ihram. Kenapa disebut takbiratul ihram? Kenapa tak sebut Allahu Akbar? Kenapa nama Allahu Akbar tu takbiratul ihram? Kalau kat luar kita panggil takbir Allahu Akbar, bertakbir raya kan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, takbir raya. Kenapa kita tak panggil takbiratul ihram raya? Takbiratul ihram raya, takbir juga Allahu Akbar, Allah. Sama juga macam kita semayang Allahu Akbar, tapi dia panggil yang semayang ni takbiratul ihram. Yang luar semayang kita panggil takbir je, tak panggil takbiratul ihram pun. Okey, kenapa? Soalan saya, siapa nak dapat hadiah? Soalan saya, kenapa dalam solat bila kita baca Allahu Akbar tu dipanggil takbiratul ihram? Menandakan keagungan Allah, salah. Mengangkat takbir, salah. Asma Ismail, terima kasih Ustaz atas jawapan. Jawapan yang mana entah. Terima kasih kembali. Terima kasih Asma ya. Share nanti program kita ni. Kenapa dia panggil Allahu Akbar? Boy Niza, IR kita. Ini orang ID hebat ni. Boy, apa khabar boy? Lama tak jumpa. Sebab dia takbir dalam solat, salah. Sebab Google, apa maksud takbiratul ihram? Sayang tak ada orang nak dapat dia malam ni. Sedih ha. Dia Finas angkat kedua-dua tangan kepada bahu dan mengucapkan takbir Allahu Akbar, salah. Itu betul lah tu takbiratul ihram tu benda tu lah, tapi itu perlakuan dia. Saya nak tanya sekali maksud dia. Mengahadkan Allah. Amboi soal jawapan. Ini jawapan tinggi sangat ni. Allahu Akbar sekali letak tangan di perut dan dada. Oh, okey. Itu semua perlakuan. Al-Ana Osman sebab syarat wajib solat. Memang syarat wajib. Bukan syarat wajib, rukun wajib. Sebutan dan perbuatan salah. Maknanya tak ada. Okey, kita tutup lah. Apa maksud takbiratul ihram?
Takbiratul ihram ni berarti bila kita bertakbir saja, bila kita sebut saja Allahu Akbar, kita akan ihram. Ni dah ada ni. Hana Syafinas, haramkan seorang itu lakukan perkara-perkara lain. Saya rasa saya nak bagi Hana Syafinas lah hadiah ni. Saya nak jawapannya ni sebenarnya. Ini yang saya nak jawab. Jawapan dekat Facebook. Hana Syafinas, tanya Hana Syafinas. Tolong personal message saya, bagi alamat, detail, nama, nombor telefon semua. Saya akan post hadiah. Memang kita nak bagi hadiah, mystery gift. Hana Syafinas jawab, haramkan seseorang itu lakukan perkara-perkara lain. Okey. Lebih tepat jawapannya, bila kita bertakbir sahaja, bila kita sebut saja Allahu Akbar, dengan takbir itu akhirnya al-ihram. Kita akan diharamkan untuk melakukan perkara yang halal. Contoh, kita boleh bercakap, boleh bersembang. Bagaimana? Makan apa tadi? Tapi bila kita Allahu Akbar, bila berdiri saja, Allah, terus tak boleh bercakap dah benda-benda tadi. Hanya boleh bercakap yang Fatihah, bercakap benda-benda yang boleh bercakap saja. Makan, boleh makan karipap, minum air lecika pada sore, boleh. Takbir saja Allah, terus tak boleh dah. Even makanan yang terselit dekat celah gigi yang sikit itu, kalau jumpa, dia bagi korek-korek, dia jumpa lah. Kan? Tengah dia main-main tu, tiba jumpa ada daging dekat celah gigi tu, boleh korek-korek, jumpa. Dia pun telan. Sengaja dia telan. Batal sembahyang dia. Sebab dia dah ihram. Ihram ni maksudnya dia telah diharamkan buat benda yang dibenarkan. Itu yang bagi takbiratul ihram. Tak boleh bercakap, tak boleh makan, tak boleh bersembang, tak boleh nak bergerak, suka hati nak berjalan, tak boleh. Takbiratul ihram. Maknanya dengan dia takbir itu akhirnya mengharamkan dia melakukan perkara-perkara yang dihalalkan sementara dia belum bagi salam. As-salah takbir, tahrimuhu at-takbir wa tahliluhu at-taslim. Ulama sebut apa? Semayang itu yang mengharamkan kita buat benda-benda yang halal adalah dengan kita takbir, dan akan menghalalkan balik dengan kita bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Ataupun salam yang pertama yang kita bincang tadi, rukun qauli, salam pertama tu wajib. Assalamualaikum warahmatullahi. Dengan niat kita dah habiskan solat. Saya memang tak nak salam yang kedua. Dengan kita niat tu, kita pun mufarakah, kita niat kita dah berhenti, dah berpisah daripada solat. Assalamualaikum warahmatullahi. Karipap, ambil terus makan. Maknanya halal terus dengan kita memberi salam. Minum air, minum, letak je air tu, Allahu Akbar, terus tak boleh minum dah air tu. Bagi je salam, terus boleh ambil minum. Itu maksud dia. Pak Ikah, diharamkan melakukan benda yang halal dan dibenarkan sementara. Macam orang buat umrah atau haji, kan antara rukun umrah atau haji ni adalah berihram. Ihram dekat Mekah dan ihram, kita berihram ni. Ihram ni iaitu apa dia? Iaitu dia diharamkan buat benda yang halal. So ada pantang larang. Kan tak boleh cukur bulu, tak boleh minyak wangi. Itu pantang-pantang larang. So bila dah selesai upacara ataupun ibadat-ibadat umrah atau haji dia, baru dia dah tahallul. Dia dihalalkan balik. Dengan dia bercukur tu, dihalalkan balik pakai baju berjahit, boleh minyak wangi, boleh semua. Itu maksud tahrim dengan tahlil. Kalau orang kata bukan muhrim, salah tu bukan muhrim. Kalau nak cerita pasal hubungan adik-beradik ni, dipanggil bukan mahram. Kalau bukan muhrim, muhrim ni iaitu orang yang berihram. Kalau ada makanan tiba-tiba muncul, tadi time kumuh tak ada, time solat dia keluar pula, stres tu, nak make sure tak telan, nanti bacaan pun jadi susah. Jawapannya keluarkanlah dekat mulut. Keluarkanlah. Bukanlah ludah kan, kadang kita boleh ambil je dekat mulut kita. Kita boleh, kita pandailah untuk nak ambil benda tu, keluar ambil. Cepat dalam poket, jangan pergi jentik pula. Ada orang dia jumpa, dia pergi telan, tak boleh. Telan dengan sengaja, walaupun sikit. Walaupun sedikit, dia korek-korek jumpa, dia pun sengaja telan, batal. Tapi kalau benda tu besar, tapi tak sengaja telan, dia besar. Contoh benda tu ada dekat lagi, kita perasan masa rakaat pertama perasan. Tiba-tiba rakaat ketiga, dah hilang. Mungkin hilang tu dengan sebab penggerakan gusi, rongga, masa kita baca banyak semua tu. Air liur yang keluar masuk, akhirnya kita tak perasan, mana pergi daging tadi. So kalau tak sengaja, tak batal. Walaupun besar. Tak adalah besar tu macam drumstick kat bawah ni tiba-tiba hilang. Pelik lah pula kan, orang lekat sikit. Cukup-lah kot, panjang pula live kita ni. Bagi saya 10 minit je lagi, 10.30 insyaAllah kita berhenti. Kalau ada soalan tentang takbiratul ihram,
Kalau ada soalan takbiratul ihram. Sebelum kita masuk suratul Fatihah. Sebab Fatihah ni panjang. Saya tak nak cerita malam ni tentang Fatihah. Yang kita bincang sekarang ni rukun qauli. Rukun yang kita wajib cakap. Yang ramai orang terlepas pandang. Yang dia bersungguh-sungguh angkat tangan. Takbir konon-kononnya disebut takbiratul ihram tu mengangkat tangan. Mengangkat takbir. Dia bukan mengangkat takbir. Sebenarnya melafazkan takbir. Ataupun mengucapkan takbir. Itu baru betul. Mengangkat itu sunat. Mengucap atau melafazkan takbir Allahu Akbar. Itu baru masuk takbiratul ihram. Boleh? Allahu Akbar. Tolong jangan tertinggal. Kadang-kadang sebab tu kita rushing-rushing kan, ambil baju pun semua terus sembahyang. Kepala fikir benda lain. Tu yang kadang-kadang tak ada pun Allahu Akbar. Takutnya kita, Allah macam mana aku selama ni sembahyang. Jadi sebab tu kena tenang-tenang sembahyang ni, kena as-sakinatu bis-sakinah. Kita kena relax, tenang-tenang. Sembahyang pun ketang sejadah, pakai baju yang elok, tenang-tenang. Sebab tu penting solat awal waktu kan. Ambil wuduk tenang-tenang, sempurnakan wuduk. Fa'asbaghul wuduk, sempurnakan wuduk kita 3 kali basuhan, apa semua, tertibnya semua, kandungan airnya tak membazir semua. Kan sempurnakan wuduk, relax, tenang-tenang, wangi-wangi sikit, sejadah bentang elok, kalau boleh tak ada gangguan-gangguan dekat tempat sembahyang. Ni semua penting ni supaya kita ada tenang-tenang. Kalau boleh tempat sembahyang tu pula dia kedap atau kalau ada bilik-bilik kosong yang kita tak guna, better guna bilik-bilik tu tempat sembahyang. Sebab nanti bila kita baca sikit kita senang nak dengar. Sebab rukun qauli nak kena dengar. Kalau kita sembahyang tengah-tengah tempat awam, kat ruang tamu yang terlalu luas, yang bising pula ada macam bunyi, lagi dia susah nak dengar. Problem pula nanti. Tenang-tenang, relax. Lepas tu usalli, kalau ikut Imam Nawawi, usalli fardhu maghribi salasal rakaat adaan lillahi ta'ala. Yang wajibnya usalli fardhu maghribi tu, saya sembahyang fardhu maghrib. Tu yang wajib, yang lain tu semua sunat. Kalau ni tenang-tenang, Allahu Akbar. Allah. Tu tangan dah dekat sini dah. Tu dia start bergerak. Maknanya kita ni setiap apa yang kita cakap dia serentak dengan pergerakan. Tangan dekat bawah. Allah. Tu tangan dah start gerak. Jangan tangan kat sini. Allah. Itu kurang tepat. Kalau kebanyakan ulama sebut setiap pergerakan diiringi dengan zikir. Maknanya bila tangan kat bawah masa kita berdiri tu, tenang-tenang dulu. Tu start bergerak. Allahu Akbar. Bar tu sampai kat perut. Jangan. Allahu Akbar. Kurang tepat. Ataupun tangan kat sini. Allahu Akbar. Kita nak setiap pergerakan diiringi dengan percakapan. Allahu Akbar. Boleh Kalau orang perempuan, Allah. Dia bergerak pada bawah. Allahu Akbar. Perempuan. Ardi Herman. Masya Allah. Ini pemberita kita. TB Al-Hijrah. Ustaz, kalau di Mekah, Madinah, lepas imam kat takbiratul ihram, kemudian ada muballigh. Muballigh ni orang yang menyahut tu. Bilal lah biasanya kan. Dia akan menyahut ungkapan yang sama. Kenapa Malaysia tak amal macam tu? Biasanya tempat macam ni adalah tempat yang luas. Kerana nak menyampaikan lagi suara. Sebab jemaah terlalu ramai. So nak menyampaikan lagi suara tu. Macam tu kat Malaysia kan masjid kita biasanya kecil-kecil. So jemaah pun tak ramai mana. So memadai dengan speaker, dengan imam tu pun dah memadai dah. Tapi sometimes kalau kita sembahyang ramai tapi speaker tak apa nak dengar, penting orang belakang ambil peluang untuk jadi muballigh tadi. Dia tolong menyampaikan suara imam. Muballigh ni maksudnya dia menyampaikan suara imam. Allah. Kita buat imam Mekah sikit. Istau wa'tadilu. Contoh imam Mekah. Istau. Ni imam Surim. Watarasu. Oleh Imam Abdul Rahman Sudais. Istau. Saddul khalal. Allahu Akbar. Imam Abdul Rahman Sudais. Kemudian ada muballigh yang Bilal tu. Allahu Akbar. Sebab dia nak menyampaikan suara imam tadi. Okey. Lepas tu imam pun baca. Imam baca bismillah tapi dalam hati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر الله أكبر. Dia ada muballigh. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Contoh. Okey, rindu nak pergi Mekah, Madinah. Allah Akbar. Tengok ada kawan-kawan yang sampai sana sekarang tapi ada kuarantin dan sebagainya. Tapi rindulah tengok live. TV Ajrah selalu buat live Mekah. Kita rindu tengok kosong macam tu. Allah, sayu rasa. Sayu ni pun rasa macam sebab pula tiba-tiba bila cuba buat test baca tadi tu. Ya, rindulah nak pergi rindu. Ya Allah, mudahkanlah kami semua nak pergi Mekah, Madinah. Ya Allah, nak tunai umrah, nak tunai haji. Bantulah kami tahun ni, Ya Allah. COVID-19 ni bebaskanlah, Ya Allah. Semua SOP apa semua ni dikeluarkan jauh daripada kami semua, Ya Allah. Supaya kami boleh melaksanakan beribadat umrah. Nak sangat pergi ziarah Nabi. Rindu sangat dengan Mekah, Madinah, Ya Allah. Betul, tengok kat TV Hijrah pun kita happy. Tengok live tu tau. Kita tengok petang kat sana baru tengah hari. Orang tawah relax ikut SOP semua. Tak rushing-rushing, tak berebut. Seronoknya. Tengok pula dekat Madinah, Masya Allah. Hey, untung siapa yang boleh pergi. Untung sangat-sangat. Alright, terima kasih banyak-banyak semua. Ada soalan tentang, kita buka 1-2 soalan lagi. Ada 4 minit lagi, 10.30 kita berhenti. Tentang Takbiratul Ihram. Sebutan Allahu Akbar. Kejap lagi, Ashraf Muslim, kejap lagi. Last nanti kita tutup dengan kita buat sikit demonstrasi bacaan Mekah ataupun Madinah. Macam mana imam dia dengan Bilal dia semua. Kejap lagi. Last. Sebagai penutup kita. Sebab rindu Mekah, Madinah, insyaAllah. Ashraf Muslim pun setiap kali saya pergi sana, Alhamdulillah setakat ni kita asyik jumpa je. Haji 2 tahun lepas pun kita jumpa juga Ashraf kan. Rindu lah semua. Ashraf, apa khabar Ashraf? Harapnya semua family, anak beranak semua sihat semua, insyaAllah. Okey, so takbiratul ihram kalau ada soalan. Saya nak pisahkannya takbir dengan mengangkat takbir. Mengangkat tangan saya nak cerita nanti. Saya tak nak cerita time ni. Tapi kalau ada soalan saya akan cerita. Kalau tak ada saya nak tangguhkan yang tu. Itu saya nak cerita tentang sunat hayat nanti. Sunat-sunat yang kita kena buat. Yang melibatkan pergerakan-pergerakan dalam solat. Yang sunat. Ada pergerakan yang wajib. Ada yang tanya niat tadi tu. Yang mana satu niat? Tolong ni balik. Siapa ada soalan tentang niat ataupun tentang takbiratul ihram, tentang sebutan Allahu Akbar. Ada request macam-macam request pula ni nak baca step Imam Syekh Mahir Al-Mu'aikili, insya-Allah. Ustaz, masa takbir perlu serentak dengan maksud niat solat? Ya, kena serentak. Kalau ikut mazhab Syafi'i, masa takbir itulah kita lintaskan niat kita. Saya nak sembahyang fardu maghrib tadi, usolli fardhu maghribi salasa rakaat itu ketika takbir. Allah, masa Allah yang panjang Allah tu, kita pun masukkan niat saja ke sembahyang maghrib 3 rakaat tadi tu. Kena serentak. Tak boleh awal. Awal hanya boleh skrip saja. Skrip usolli fardhu maghribi salasa rakaatin adaan. Skrip tu sunat kalau ikut Imam Nawawi. Skrip tu. Tapi niatnya betul ketika takbiratul ihram. Allah, tangan tak angkat. Allah, solat sah. Tapi ala-alang buat yang sunat. Allah, nak ala-alang sunat pula buat macam ni. Jangan macam ni. Jangan macam ni. Apatah lagi macam ni. Atau macam ni. Walaupun dia buat macam ni, solat masih sah. Allahu Akbar. Rasakan Allahu Akbar tu betul. Tapi pelik lah sembahyang apa macam ni. Allah, tentang dia suka sangat atromen. Allahu Akbar. Tak boleh macam tu. Tak boleh. Alang-alang nak buat angkat tangan, buat betul-betul. Kalau ikut mazhab Syafi'i, ibu jari bawah telinga. Bawah telinga ibu jari. Jari-jari ni setentang dengan telinga. Atas bahu.
Mazhab lain paras bahu. Ada yang atas dada. Macam ni tak ada. Apa lagi macam ni? Atau macam ni. Allah. Allah. Allahu Akbar. Boleh? Ada soalan tentang takbiratul ihram? Allah. Jangan Kalau sebut Allah, sah lagi solat tapi kurang markah. Kurang markah je okey lagi. Tapi alang-alang nak dapat markah, bacalah Allahu Akbar. Okey. Dah 10:30. Kita memang plan tadi sampai 10:30 je. So saya rasa soalan-soalan pun dah macam tak ada dah ni. Nak solat dalam hati atau ucap dalam hati? Dalam hati. Ucap itu sunat saja. Usalli fardhu maghrib itu sunat. Yang wajibnya dalam hati saja aku sembahyang maghrib tadi tu. Yang wajibnya usalli fardhu maghrib saja aku sembahyang fardu maghrib, saja aku sembahyang fardu zuhur, ataupun saja aku sembahyang sunat duha, saja aku sembahyang sunat tahajud. Sunat atau wajib. Usalli saja aku solat fardu ke sunat. Kemudiannya fardu sunat apa? Tahajud. Kalau fardu pada maghrib zuhur, itu yang wajib. Berapa rakaat mengikut imam, adaan, tunai ke, qadaan ke, apa semua tu lillahi ta'ala, semua itu sunat saja. Okey, saya rasa untuk malam ni kita sampai situ dululah takbiratul ihram. Takbiratul ihram dulu, nanti insya-Allah ada rezeki esok kita sambung lagi rukun qauli yang seterusnya iaitu suratul Fatihah. Yang ni saya nak siapa yang esok live pukul 9 malam, siapa yang sudi kalau nak on camera boleh request tulis dulu, ustaz saya nak test bacaan saya. Okey, then saya akan accept request dia. Dan kita try buat test bacaan Fatihah esok. Sebab alang-alang kita buat live macam ni, sebab nak jumpa tak boleh. Jangan malu dalam buat ibadat ni, kita jangan malu, kita semua sama saja. So alang-alang kita boleh jumpa macam ni dan kita buat test Fatihah, alang-alang kita nak sembahyang, biar kita baca Fatihah yang betul insya-Allah. Kalau tertib ayat lain sah tak? Tertib macam mana tu? Saja aku solat, dalam niat wajib sahaja aku solat. Sahaja aku solat. Ayolah tak apa, tak ada masalah. Aku nak solat. Sahaja aku solat. Sahaja ke tak sengaja ke. Tapi yang penting usalli tu maksudnya aku nak solat. Itu maksud dia. Okey. Alright. Okay, so untuk malam ni terima kasih dulu semua yang join malam ni. Sebagaimana yang kita sebut tadi, penghujung ni kita nak menzahirkan kerinduan kita kepada Mekah dan Madinah. Kita nak buat simulasi apa yang sedang berlaku di Mekah Madinah sekarang. Kalau sekarang ni pukul berapa? 10.30. Kalau biasa kita 5 jam, kat sana mungkin petang. Dan baru nak maghrib. Kat sana. Okey, saya nak periksa Fatihah saya ustaz. Asyraf Muslim esok insya-Allah pukul 9 temu janji kita. Nanti Asyraf kita join sekali nanti esok insya-Allah. So sebagaimana kita janji tadi, kita jom buat kita buat sikit simulasi apa yang sedang berlaku di Mekah Madinah. Semoga kita dapatlah sikit mood kerinduan kita kepada Mekah dan Madinah insya-Allah. Stawu wa'tadilu. Stawu sufufakum wa tarasu. Stawu sufufakum ni imam dia kena luruskan saf orang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim. Malik Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر 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 الله أكبر. Itu contoh satu rakaat sudahlah, nak habis 4 rakaat banyak pula. Okey, so terima kasih banyak-banyak semua. Tadi tu last tu kita nak menzahirkan kerinduan kita pada Mekah Madinah. Suasana yang sedang berlaku dekat sana, insan-insan tetamu-tetamu yang terpilih sedang berada menjejakkan ke tanah suci sana. Kita berdoa, doa supaya kita dapat menjejakkan kaki ke sana insya-Allah. Dengan doa itu sebenarnya ya Allah akan buka jalan kepada kita. Menjadi tetamu Allah ni, Allah tidak memampukan orang yang mampu untuk pergi sana semata-mata, tak. Tapi Allah akan memampukan sesiapa yang Allah kehendaki. Ada orang yang susah tiba orang sponsor. Ada orang yang punya mampu, punya kaya, tapi sebab dia tak ada keinginan, dia tak dapat sampai. Ada saja halangan. Yang penting kita nak sampai sana insya-Allah. Walau apa yang menghalang kita, COVID ke, tak COVID ke, kalau Allah rezekikan kita untuk pergi, insya-Allah Allah akan permudahkan kita insya-Allah. Maka sebab tu kita buat last tadi, simulasi sikit tentang solat dekat sana di Masjidil Haram. Harapnya kita boleh sampai ke sana insya-Allah. Terima kasih sekali lagi pada semua yang menonton malam ni di Facebook, di semua platform kita semua. Terima kasih semua, Ashraf, terima kasih kepada Cik Puan, Ashikin, terima kasih kepada Medina, Eli, Pak Su, Samsul baru sampai. Pak Su orang dah habis, Pak Su Samsul rau-rau kita, dia baru dia biasalah setiap malam Pak Su dengan Quran dia, jadi dia baru nak masuk, kita baru habis. Hazrik, terima kasih banyak Hazrik. Ya, kita sudahi perbincangan tentang rukun qauli kita. Dan insya-Allah esok malam temu janji kita 9 malam ya. Tolong bagi tahu kawan-kawan. Kita nak test Fatihah kita esok malam insya-Allah. So kita sudahi dengan doa sikit insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم ربنا اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا
وما أنت عالم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم أدخلنا مدخل صدق وأخرجنا مخرج صدق واجعلنا من لدنك نصيرا اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم ادفع عنا من البلاء والوباء والفحشاء ما لا يدفع عنه غيرك اللهم عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Minta maaf salah silap saya, keterlanjuran bahasa saya. Sekali lagi saya mohon izin tolong share lah mana yang boleh share, mana-mana button yang ada tolong share. Sebab saya nak kita panjang-panjangkan perbincangan kita malam ni. InsyaAllah. Yang jauh sudut hati saya bukan kerana nak tunjuk bagus, bukan nak kata apa kita pandai, bukan nak like, nak follower, nak ramai viewer, tak. Na'udzubillah min zalik, saya bukan nak tu, saya nak saham. Malah tahu kekurangan-kekurangan ibadat dan solat saja boleh ditampung dengan ibadat yang betul oleh semua yang menonton selepas ini. Ibadat yang betul itulah akan dapat sikit saham untuk saya insya-Allah. Sekali lagi saya mohon izin kalau boleh share, pakai share lah perbincangan kita dan tolong iklankan. Kita nak bincang pasal rukun solat yang banyak. Esok nak sambung tentang rukun qauli yang kita wajib baca, iaitu menerusi surah Al-Fatihah. Dan siapa yang sudi kita boleh test esok secara live. Kita boleh baca seorang-seorang insya-Allah. Okey. Terima kasih sekali lagi. Minta maaf salah silap. Esok 9 malam janji kita insya-Allah kalau tak ada apa-apa halangan dan juga arul melintang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.